Okey, kita sambung semula itu ekosistem paya bakau. Okey, komponen abiosis. Komponen abiosis adalah merupakan komponen bukan hidup di kawasan paya bakau. Okey, pokok bakau merupakan tumbuhan tropika yang biasa hidup, yang biasa ditemui di kawasan muara sungai. Muara sungai maksudnya tempat pertemuan di antara laut dan sungai. Okey. Tempat pertemuan di antara laut dan sungai. Tumbuhan ini berjaya menyesuaikan diri dengan komponen abiosis yang ekstrim. Ekstrim tu maksudnya yang mencabar, yang banyak banyak kenggangan. Okey, maksudnya komponen di sini dalam rajah 9.13 dinyatakan masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh habitat di paya bakau. Okey, yang pertama kita tengok pokok di paya bakau sangat terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Maksudnya kawasan di situ, kalau pokok di situ tak betul-betul kuat, maksudnya pokok di situ mudah tumbang. Sebab kawasan di situ sangat terdedah pada ombak yang besar dan juga kadang-kadang pasang dan surut air. Seterusnya, tanah di situ adalah tanah yang lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Jadi kalau pokok yang tak ada penyesuaian, mungkin tak boleh hidup di kawasan itu. Seterusnya, kawasan di paya bakau juga terdedah pada tiupan angin yang kencang. Ini menyebabkan setengah-setengah pokok boleh tumbang. Seterusnya, kandungan garam di dalam tanah adalah sangat tinggi dan kepekatan oksigen sangat rendah. Setengah pokok tak boleh hidup. Di situ juga terdedah kepada keamatan cahaya yang sangat tinggi. Maksudnya kawasan di situ sangat panas dan setengah-setengah pokok boleh mengalami kadar transpirasi yang sangat tinggi. Dan akhirnya, percambahan biji benih di kawasan itu susah nak berlaku, sukar untuk berlaku kerana kawasan di situ mudah biji benih mudah dihanyutkan oleh air laut. Ini adalah masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh pokok di paya bakau. Okey. Jadi untuk ini saya nak awak buat nota macam ni. Awak buatkan peta bulatan ni. Awak masukkan tadi isi-isi tadi kat dalam ni Okey, awak refer gambar rajah 9.13. Okey. Seterusnya kita tengok, ni adalah komponen biosis. Komponen biosis biasanya yang terdapat di paya bakau. Tu haiwan-haiwan, monyet Belanda, ulat, ikan belacak, belangkas, ketam, pokok bakau, cendawan, burung bangau, lontong kelabu. Ini adalah komponen biosis, itu komponen benda hidup yang terdapat di hutan paya bakau. Okey, yang ni tak apa, senang. Seterusnya kita tengok ciri penyesuaian pokok bakau. Apakah ciri penyesuaian pokok bakau yang menyebabkan pokok bakau sesuai tumbuh di kawasan yang sangat ekstrim? Okey. Yang pertama, daripada segi daun. Daun pokok bakau, kita tengok daun. Pokok bakau mempunyai daun berkutikel tebal. Rasanya yang ini kita dah bincangkan kelas sebelum ni kan. Daun berkutikel tebal untuk mengelakkan kadar transpirasi yang tinggi, serta stoma yang terbenam. Maksudnya stomanya tak betul-betul menghadap kepada udara. Ini semua dapat mengurangkan kadar transpirasi. Kutikel yang tebal serta stoma yang terbenam adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi. Seterusnya, pokok bakau juga mempunyai daun jenis sukulen. Ciri daun sukulen dapat menyimpan air. Dan pokok bakau juga daunnya mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Poin yang ketiga,
Daun yang tua, apabila daun itu sudah tua, daun yang tua boleh menyimpan garam. Dan akhirnya daun tadi akan gugur apabila garam di dalam daun itu terlalu banyak. Yes, ini adalah cara macam mana pokok bakau tadi nak membuang garam yang berlebihan dalam pokok bakau. Okey. Seterusnya, pokok bakau mempunyai akar pneumatophore. Setengah-setengah zon di kawasan paya bakau, pokoknya adalah jenis mempunyai akar pneumatophore. Sebelum ni pun kita dah bincang, ini hanya ulangan saja. Akar pneumatophore merupakan unjuran akar pendek daripada permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Okey, akar yang boleh bernafas apabila ditenggelami air. Okey. Akar ini membantu pertukaran gas antara akar dengan atmosfera melalui liang pada pneumatophore yang kita panggil lenticel. Contoh pokok bakau yang mempunyai akar pneumatophore adalah Avicennia species. Seterusnya, pokok bakau juga ada setengah pokok bakau yang mempunyai akar jenis jangkang. Akar jangkang tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Akar ini mencengkam di dalam tanah dengan kuat, dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan juga ombak yang kuat di kawasan paya bakau. Contoh pokok paya bakau yang mempunyai akar jangkang adalah contohnya Rhizophora species. Okey, di sini dah ditunjukkan gambar. Awak boleh refer gambar dalam buku teks. Sekiranya gambar dalam buku teks ni awak rasa tak jelas, awak boleh Google. Dan awak boleh nampak macam mana struktur akar jangkang tu dibandingkan dengan akar pneumatophore. Seterusnya, akar bane. Ada juga jenis yang mempunyai akar bane. Okey. Akar ini menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut yang dah bersempadan dengan daratan. Maksudnya kawasan paya bakau yang dah berhampiran dengan darat. Contohnya adalah pokok Bugera species. Ini ada gambar sebelah tu, ada ditunjukkan gambar akar pokok bane. Dan seterusnya, biji benih. Pokok bakau mempunyai biji benih jenis Viviparity. Okey, apa keistimewaan biji benih Viviparity? Maksudnya pokok ni, biji benih ni boleh bercambah semasa masih lagi melekat pada pokok induk. Selalunya biji benih bila dia jatuh ke tanah baru dia bercambah. Tapi untuk pokok bakau ni, biji benih dia masa di atas pokok induk lagi dia sudah bercambah. Okey, kenapa? Apa keistimewaan dia? Ini membolehkan biji benih yang apabila biji benih tadi jatuh ke dalam tanah yang lembut, dia boleh tercacak terus di dalam tanah itu dan supaya tidak dihanyutkan oleh ombak yang kuat. Okey, saya tunjukkan gambar biji benih jenis Viviparity. Ini dia contoh dia. Ini adalah biji benih. Ini biji benih. Biji benih ni dia akan bercambah. Dia akan bercambah, bila dia bercambah dia akan mengeluarkan satu struktur yang khas. Ini struktur khas yang panjang dan tajam. Tujuannya adalah untuk memudahkan biji benih tadi mencacak, tumbuh mencacak dalam lumpur yang lembut tadi. Okey, jadi biji benih tadi tak mudah dihanyutkan oleh air laut. Ini tujuan dia. Jadi dia boleh terus tercacak dalam tanah lumpur yang lembut. Okey. Biji benih yang asal macam ni. Inilah biji benih dia. Tapi sebelum dia sebelum dia jatuh ke tanah, dia sudah bercambah, membentuk struktur yang panjang dan tajam ni. Okey, ini adalah keistimewaan biji benih jenis Viviparity. Okey. Jadi, saya nak awak buat nota juga untuk ini. Ciri penyesuaian paya bakau.
awak buat bentuk macam ni. Okey. Daun, biji benih, akar baning, akar jangkang, akar nematofor. Awak huraikan poin-poin penting kat dalam ni. Ya. Kalau boleh, kita nak point sajalah. Supaya awak senang untuk awak ingat dan faham. Okey. Ambil fakta-fakta penting, poin-poin penting awak masukkan dalam peta bulatan ni. Terpulang nak buat macam mana, nak buat bentuk bulatan boleh, nak buat bentuk 4 segi pun boleh. Tak ada masalah.